Salam sejahtera. Dengan isu hangat pada kali ini, ada orang mula bertanya, Syed Saddiq Syed Abdurrahman dah keluar parti muda ke? Ataupun ada juga yang bertanya, Syed Saddiq Syed Abdurrahman ni tak serik-serik lagi ke? Sudah terkena nak kena lagi ke? Dipatuk kali kedua oleh ular, kata mereka. Ini apabila satu persoalan besar mula timbul. Apa yang Syed Saddiq harap lagi daripada Muhyiddin? Ini apabila Syed Saddiq telah memberi ketahu bahawa beliau bakal menyertai jelajah Perikatan Nasional bersama Muhyiddin Yassin di Perikatan Nasional. Jadi, apa sebenarnya yang Syed Saddiq harap lagi daripada Muhyiddin? Sedangkan Syed Saddiq Syed Abdurrahman sekarang ini, kita tahu dia telah pun disabitkan bersalah atas kes beliau baru-baru ini di mahkamah. Muhyiddin Yassin semalam mengumumkan bahawa ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdurrahman akan bersama Perikatan Nasional dalam jelajah ke seluruh negara yang bakal digerakkan gabungan tersebut. Kata beliau, Syed Saddiq telah pun menyatakan kesediaannya untuk bersama di pentas PN dalam jelajah ke seluruh negara mengenai isu-isu semasa negara. Nanti siri jelajah itu, tambah Muhyiddin, akan memberi penjelasan kepada rakyat berhubung kedudukan dan peranan Perikatan Nasional. Pasal Syed Saddiq pun menyokong kita, kata Muhyiddin. Walaupun beliau tidak menyertai Perikatan Nasional tapi pro kita, kata Muhyiddin. Kita, Perikatan Nasional di peringkat tertinggi, telah buat keputusan. Kita akan mengadakan jelajah di semua negeri untuk menjelaskan isu-isu semasa, kata Muhyiddin lagi. Dan mendengar rintihan rakyat di bawah dan apa peranan PN boleh lakukan untuk menanganinya, ujar beliau. Masih ingatkah anda pada 9 November 2023, Syed Saddiq Syed Abdurrahman telah pun dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan denda 10 juta ringgit serta 2 kali sebatan selepas didapati bersalah terhadap 4 tuduhan bersubahat, melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram, dana angkatan bersatu anak muda armada. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Berhubung pertuduhan yang dihadapinya itu pada 23 Februari 2023 sebelum itu, ketika memberi keterangan di Mahkamah Tinggi, Syed Saddiq memberitahu beliau didakwa di mahkamah kerana enggan menyokong Perdana Menteri ketika itu, iaitu Muhyiddin yang juga adalah Presiden Bersatu. Katanya permintaan untuk menyokong Muhyiddin bagi mengelak beliau didakwa di mahkamah adalah sesuatu yang salah. Tambah bekas Menteri Belia dan Sukan itu, walaupun secara peribadi beliau tidak mempunyai masalah dengan Muhyiddin, tetapi jika perkara itu menyokong Muhyiddin akan menghentikan pendakwaan, ia adalah salah. Perkara itu diberitahu pegawai penyiasat yang menyiasat saya dan serbu rumah saya. Katanya, sekarang, sementara Syed Saddiq sudah didapati bersalah dan dalam proses rayuan, Muhyiddin yang didakwanya menyebabkannya diheret ke mahkamah pula bukan lagi berjawatan Perdana Menteri. Apalagi yang Syed Saddiq mahu dan harapkan dengan kembali bersama jelajah Perikatan Nasional yang diterajui Muhyiddin? Adakah Syed Saddiq Syed Abdurrahman percaya Muhyiddin boleh kembali semula menjadi Perdana Menteri meskipun ahli Parlimen Paguh itu sendiri ada kes mahkamah juga yang bakal dihadapinya? Ditulis oleh Sabuddin Hussein, 10 Mac 2024. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda tentang nasib Syed Saddiq Syed Abdurrahman? Ada orang kata mereka gembira apabila Syed Saddiq Syed Abdurrahman bertemu semula dengan mentornya, yaitu Muhyiddin Yassin, dan juga
Mahathir Mohamad di Perikatan Nasional. Sekian dulu, terjumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muda meninggalkan pembangkang. Muda, adakah parti muda akan dibubarkan? Adakah Syed Saddiq Said Abdurrahman dipecat daripada muda? Ini semua gara-gara tindakan Syed Saddiq Said Abdurrahman menyertai jelajah Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional dengan mendakwa beliau menyokong tersebut kena agenda rakyat. Namun demikian, harus diingat bahawa Syed Saddiq Said Abdurrahman bukan lagi pemimpin kepada Parti Bersatu. Beliau tidak boleh sewenang-wenangnya mengaitkan pergerakan Perikatan Nasional dalam kempen-kempennya dengan mengaitkan Parti Muda, kerana dia tidak punya lagi kapasiti pemimpin dalam parti itu selepas meletakkan jawatan. Hari ini, satu pendedahan dan pengakuan daripada Parti Muda mengejutkan kita semua. Apabila pemimpin daripada Muda mengatakan Muda tidak akan sertai jelajah PN. Jadi dengan kata lain, kalimat ataupun tindakan Syed Saddiq Said Abdurrahman menyertai jelajah Perikatan Nasional adalah atas kapasiti sendiri beliau. Itu sebab ada yang kata, adakah dengan tidak disertai oleh Muda jelajah tersebut akan menyebabkan Syed Saddiq Said Abdurrahman dipecat daripada Parti Muda, dan masuk pula Syed Saddiq tiba-tiba masuk pula Parti Bersatu. Setiausaha Agung Muda Amir Abdul Hadi tampil memperjelaskan pengumuman pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin bahawa ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Said Abdurrahman akan menyertai jelajah gabungan itu. Ini bukan keputusan parti dan tidak pernah dibincangkan di peringkat jawatan kuasa eksekutif pusat Muda. Untuk itu saya menafikan Muda akan sertai jelajah PN, katanya pada hantaran ringkas di media sosial X hari ini. Terdahulu pada hari ini, Muhyiddin dan berkata, Syed Saddiq telah menyatakan kesediaannya untuk bersama di pentas Perikatan Nasional nanti. Pasal Syed Saddiq pun menyokong kita. Walaupun beliau tidak menyertai dalam PN, tapi pro kita, kata pengurusi PN itu pada sidang media selepas majlis penutup Convention PN di Kuala Lumpur hari ini. Siri jelajah itu yang akan bermula selepas Ramadan, menurut Muhyiddin juga akan memberi penjelasan kepada rakyat berhubung kedudukan dan peranan Perikatan Nasional. Malaysia kini sedang menghubungi Syed Saddiq bagi mendapatkan maklum balas lanjut mengenai perkara ini. Satu komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Black Hawk kata niat itu baik dan tulus lagi ikhlas nak himpunkan kaki-kaki sakau dalam satu kandang Syarikatan Penyakau Nasional dalam jelajah seluruh negara untuk menjelaskan bagaimana mereka berjaya mengumpul ratusan juta ringgit untuk organisasi mereka dalam tempoh kurang sedikit dari 3 tahun, iaitu 33 bulan. Yang baik kita alu-alukan, kata Black Hawk 5137. Apalah pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling mengejutkan daripada Najib Tun Razak. Walaupun sudah berada di dalam penjara Kajang, namun demikian, apa yang berlaku pendedahan demi pendedahan paling mengejutkan kita. Berjayakah Najib keluar daripada penjara? Itu semua terjawab tidak lama lagi. Ini pendedahan terkini yang mengejutkan kita daripada mahkamah berkaitan dengan perbicaraan Najib Tun Razak, berkait dengan SRC dan juga berkait dengan 1MDB. Menurut saksi, sebahagian 4 bilion ringgit dana SRC tak dilaburkan dalam sektor tenaga.
Itu yang diberitahu kepada mahkamah hari ini. Pakar pemulihan aset Angela Backhaus berkata, sebahagian dana berkenan dipindahkan menerusi 5 entiti. Pakar pemulihan aset luar pesisir memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa sebahagian daripada 4 bilion ringgit pinjaman yang diperoleh SRC International daripada kumpulan wang persaraan KWAP tidak dilaburkan dalam aktiviti berkaitan sektor sumber dan tenaga sebagaimana tujuan asalnya. Pengarah urusan Quantuma International Angela Backhaus berkata, apabila bank negara membenarkan pinjaman daripada KWAP kepada SRC, bank itu menetapkan syarat pada 3 November 2011 bahawa 1.8 bilion daripada pinjaman KWAP pertama harus digunakan untuk memperoleh 2 syarikat di Indonesia, iaitu PT ABM Investama dan Bumi Resources TBK PT, dan 2 syarikat di Mongolia, iaitu Gobi Coal and Energy Limited dan Adens Tavan Tolgai. Backhaus yang memberi keterangan sebagai saksi kedua dalam prosiding samaan sivil SRC International berkata, pada 6 April 2012, kebenaran kedua bank pusat itu menyatakan bahawa pinjaman KWAP kedua, iaitu 2 bilion ringgit, perlu digunakan untuk pelaburan dalam industri, tenaga dan sumber asli, tidak termasuk minyak dan gas. Sesetengah dana dilaburkan dalam PT ABM Investama dan Gobi Coal and Energy Limited. Bagaimanapun majoriti pinjaman KWAP bukan untuk memperoleh 4 entiti yang disenaraikan dalam kebenaran pertama BNM maupun melabur dalam tenaga dan sumber asli seperti yang dinyatakan dalam kebenaran kedua, katanya. Beliau melalui aplikasi Zoom dari British Virgin Island pada prosiding tuntutan saman US dollar 1.18 bilion SRC International terhadap bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin. Saksi itu berkata berdasarkan pemahamannya mengenai dokumen yang terkandung dalam rekod, untuk membolehkan SRC International memberikan pinjaman mata wang asing kepada syarikat asing, Bank Negara Malaysia antaranya perlu memberikan kebenaran kepada syarikat berkenan dan bersetuju dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Hanya melalui kebenaran ini, SRC International diberi kuasa untuk membuat pinjaman mata wang asing yang diperlukan kepada SRC BVI dalam dolar AS, katanya. Backhaus berkata dana yang disalurkan daripada SRC International ke dalam akaun SRC BVI telah dipindahkan kepada 5 syarikat, iaitu Kistinique Investment, Enterprise Emerging Market Fund BV, Muraset Limited, Gobi Resources Coal Ltd dan Pacific Rim Global Growth Ltd. Kedua-dua Kistinique dan Enterprise Emerging ditubuhkan sebagai dana pelaburan, namun berdasarkan penyiasatan saya, kedua-dua syarikat ini menunjukkan bahawa mereka bukan pelaburan yang sah dan sebenarnya adalah entiti laluan yang digunakan untuk tujuan menyembunyikan penyelewengan aset dan memudahkan pergerakan dana seterusnya. Siasatan saya mengenai dana yang dibayar kepada Pacific Rim menunjukkan bahawa dana ini dihantar sejurus lepas diterima, sekaligus menyokong cadangan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat bahawa ia bertindak bukan sebagai dana yang sah, tetapi bertujuan menyembunyikan penyelewengan aset dengan cara yang sama seperti Kistinique dan Enterprise Emerging, katanya. Backhaus berkata unsur-unsur tujuan komersial kelihatan terlalu kecil dalam urusan pemindahan ke Muraset atau ke Gobi Resources
sebuah syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Lo Tiak Jo atau dikenali sebagai Jolo. SRC di bawah pengurusan baru memfailkan saman itu pada Mei 2021 atas dakwaan Najib melakukan pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan memperoleh ganjaran peribadi daripada dana syarikat itu selain melakukan penyelewengan terhadap dana berkenan. Syarikat itu memohon ganti rugi ganti rugi teladan, ganti rugi tambahan, faedah, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. SRC juga menuntut deklarasi mahkamah bahawa Najib bertanggung jawab bagi kerugian yang dialami oleh syarikat itu akibat pelanggaran tugas serta amanah beliau dan menuntut supaya beliau membayar balik kerugian yang dialami sebanyak Rm42 juta ringgit. Najib, 70 tahun, yang kini menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan bagi kesalahan menyeleweng Rm42 juta dana SRC Internasional. Beliau kemudian memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022. Susulan keputusan pengampunan itu, hukuman penjara Najib telah dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun, manakala denda pula dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit Malaysia. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan yang luar biasa di mahkamah ini, maka ianya makin panas. Menurut saksi yang telah memberikan saksi pakar ini memberikan keterangan, beliau kata sebahagian Rm4 bilion dana SRC tak dilabur dalam sektor tenaga. Itu yang diberitahu mahkamah. Pakar pemulihan aset itu berkata sebagian dana berkenan dipindahkan menerusi 5 entiti. Sekian dulu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.